Assalamualaikum. Hai semua. Okay, hari ni cikgu nak ajar korang tentang bab pertama dalam Sains Tingkatan 4 KSSM. Sebelum tu, tengok gambar yang cikgu tunjuk kat skrin sekarang ni. Tengok bomba dengan pakaian dia. Ini suit PPE yang dipakai oleh petugas keselamatan. PPE itu apa? PPE itu ialah Personal Protective Equipment ataupun suit peralatan perlindungan diri. Kenapa diorang pakai tu? Untuk mengelakkan terkena jangkitan virus COVID-19. Tengok juga pekerja pembinaan ni. Mereka pakai pakaian mereka, kasut mereka, dengan jaket mereka. Kenapa kena pakai semua pakaian ni? Ini adalah untuk faktor keselamatan. Apa yang kamu lihat ni berkait dengan apa yang kita akan pelajari pada hari ini tentang langkah keselamatan di dalam makmal. Kenapa di dalam makmal? Sebab kamu semua adalah murid ataupun pelajar. Kita akan berada di sekolah, kita akan masuk ke dalam makmal. Jadi semua murid perlu tahu apakah langkah keselamatan di dalam makmal. Jadi inilah tajuk kita pada hari ini, iaitu langkah keselamatan di dalam makmal. Dalam tajuk ni ada 3 perkara yang kamu kena kuasai, iaitu 1.1 tentang peralatan perlindungan diri, 1.2 tentang pembuangan bahan sisa dan 1.3 tentang pemadam kebakaran. Kita lihat dulu 1.1 iaitu peralatan perlindungan diri. Alright. Sebelum tu fahami dulu apa maksud peralatan perlindungan diri ni. Peralatan perlindungan diri ialah kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya. Di sini cikgu tunjukkan daripada buku teks kamu ada 5. 5 alat yang kamu kena tahu, 5 peralatan yang kamu kena tahu yang kita pakai. Pada diri seorang murid lah bila masuk ke dalam makmal. Yang pertama sekali kita letak di mata, iaitu goggle. Goggle ni untuk melindungi mata daripada terkena bahan kimia berbahaya, contoh seperti asid, bromin, amonia dan juga logam reaktif. Kemudian kita juga pakai face mask. Dalam makmal kena pakai face mask. Kenapa kena pakai topeng muka tu? Untuk melindungi hidung dan juga mulut daripada terhidu bahan kimia yang sengit, mudah meruap dan juga debu. Ini pakai dalam makmal ya. Seterusnya kita juga kena pakai sarung tangan. Sarung tangan ni diperbuat daripada getah. Bukan yang diperbuat daripada kain, daripada plastik. Tujuan dia untuk kita pakai sarung tangan ni untuk melindungi tangan daripada bahan kimia berbahaya. Seterusnya lab coat ataupun baju makmal. Kenapa kena pakai baju makmal? Untuk melindungi kerosakan pada pakaian sekolah kamu tu. Dan baju makmal ni lebih mudah dibuka jika berlaku sebarang kecemasan. Selain daripada tu, perlu pakai kasut bertutup. Kasut bertutup ya. Fungsi dia untuk melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia dan juga serpihan kaca. Jadi, boleh ke pakai slipper? Tak boleh pakai slipper. Mesti pakai kasut bertutup. Ini 5 peralatan perlindungan diri pada murid. Di dalam makmal juga ada beberapa peralatan perlindungan diri yang lain. Contohnya seperti kabinet aliran laminar. Kabinet ini digunakan untuk mengelakkan kontaminasi ataupun jangkitan semasa aktiviti berkaitan dengan mikrobiologi. Seterusnya, kita tengok yang ni dulu, kebok wasap. Kebok wasap ni
digunakan untuk menjalankan eksperimen yang menggunakan bahan yang mudah meruap, mudah terbakar, yang beracun, yang menghakis dan yang berbau. So semua eksperimen yang menggunakan bahan-bahan yang cikgu cakap tadi tu mesti dilaksanakan di dalam kebuk wasap. Okey, ni. So kat mana kita nak tengok kebuk wasap ni? Ada ke kat sekolah kita? Ada. Biasanya kebuk wasap ni diletakkan di dalam makmal kimia. Okey, seterusnya adalah penyiram kecemasan. Okey, ini adalah penyiram kecemasan. Okey, penyiram kecemasan ni digunakan untuk membersihkan dan membilas bahagian badan atau pakaian yang terkena bahan kimia dengan segera. Okey, kalau kamu perasan dekat sini ada singki kecil ni kan. Ni adalah pembilas mata. Okey, pembilas mata ni untuk kita bilas dan mencuci mata yang terkena dengan bahan kimia dengan kadar segera. Okey, itu adalah contoh-contoh peralatan perlindungan diri pada murid dan juga di dalam makmal. Okey, tadi ada 5. Okey, pada murid tadi ada 5 dan ini dalam makmal ada 4. Okey, yang kamu kena tahu. Baiklah. Seterusnya, ini adalah praktis formatif 1.1. Cikgu harap kamu jawab 3 soalan ni dan semak jawapan kamu di ruangan komen di bawah. Seterusnya kita masuk kepada 1.2 pembuangan bahan sisa. Alright, selepas kita buat semua eksperimen, di manakah kamu perlu buang sisa eksperimen tersebut? Boleh ke semua sisa tu kita buang dalam sinki? Ataupun boleh ke semua sisa tu kita buang terus dalam tong sampah? Ini pentingnya kita belajar tajuk ni. Alright, so bahan sisa kita boleh kelaskan, kita boleh bahagikan kepada 2 jenis, iaitu sisa yang boleh dibuang di dalam sinki dan juga sisa yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Tengok dulu apa yang boleh. Apa yang boleh kita buang di dalam sinki? Cecair atau larutan yang berkepekatan rendah dan tidak berbahaya. Contohnya seperti bahan neutral, asid lemah, alkali lemah. Yang ni kita boleh buang dalam sinki. Kalau air suling tu, bolehlah buang dalam sinki. Apa yang tak boleh tu? Sisa yang tak boleh dibuang dalam sinki contohnya macam ni, sisa pepejal. Asid pekat dan alkali pekat. Macam mana nak tahu dia asid pekat dan alkali pekat ni? Yang ni kalau bahan tu nilai pH dia kurang daripada 5, maksud dia asid pekat. Kalau pH dia tu lebih daripada 9, maknanya dia jenis alkali pekat. So yang ni tak boleh dibuang dalam sinki. Selain daripada tu, sebatian pelarut organik pun tak boleh buang dalam sinki. Bahan kimia. Contoh macam hidrogen peroksida tak boleh buang dalam sinki ya. Asid, grease, minyak, cat minyak. Ini semua tak boleh buang dalam sinki. Seterusnya bahan toksik, logam berat, bahan sisa organik contohnya macam mikrob dan juga bangkai haiwan. Bahan buangan radioaktif, bahan yang mudah meruap, bahan yang reaktif, semua ni tak boleh dibuang ke dalam sinki. Lepas tu nak buang kat mana ni? Kita tengok selepas ni. Alright. Ini adalah cara untuk kita mengurus bahan sisa biologi. Apa tu bahan sisa biologi ni? Bahan sisa biologi ni dia merangkumi bahan buangan biologi yang boleh menimbulkan kemudaratan atau bahaya biologi. Contohnya seperti apa? Contoh dia termasuklah bahan kumuhan, tisu, bangkai, medium kultur, medium kultur, bekas kaca, bekas plastik, kaca, sarung tangan, semua ni ni merupakan bahan sisa biologi ni. So kita kena ikut POS ataupun prosedur operasi standard.
pelupusan bahan sisa biologi. Okey, semua bahan yang cikgu sebut tadi tu kita kena kelaskan ikut kategori dia. Ada 4 kategori yang kamu kena tahu. 4 kategori. Kategori A, B, C, D. Apa jenis-jenisnya tu? Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kategori A. Kategori A ni jenis bahan sisa biologi dia adalah peralatan tajam. Contoh macam jarum, picagari, bilah skalpel. Okey, yang ni macam mana kita nak uruskan dia? Okey, kita kena masukkan dalam bekas-bekas iaitu bekas sisa tajam ni. Okey, yang ni tak perlu di autoclave. Okey, kita simpan dalam bekas tadi tu. Bekas-bekas tadi tu kita simpan di tempat yang selamat sebelum kita lupuskan dia. Okey. Right? Okey, kalau kategori B. Kategori B ni adalah pepejal yang tidak tajam. Okey, contoh macam sarung tangan, tisu, medium kultur. Okey, yang ni kita bungkus dulu. Kita bungkus, lepas tu kita masuk dalam beg plastik bio bahaya. Yang color kuning tu, yang warna kuning tu. Lepas tu mesti di autoclave-kan dan dimasukkan ke dalam tong bio bahaya. Okey, ni kategori B. Okey, kategori C. Yang ni jenis bangkai ataupun organ. Bangkai-bangkai, organ. Contohnya macam haiwan makmal ataupun haiwan uji kaji. Yang ni masuk dalam kategori C tau. Okey, yang ni macam mana kita nak lupuskan dia? Mula kita kena balut dia dalam bahan penyerap. Okey, contoh macam kertas tisu. Okey, kita balut dia dulu. Lepas tu kita bungkus rapi di dalam beg plastik bio bahaya dan kita sejuk beku sebelum dilupuskan. Kalau tak nanti dia bau busuk. Okey, tu kategori C. Okey, kategori D pula. Okey, kategori D ni jenis cair. Contoh macam mana? Contoh macam darah, macam serum. Okey, yang ni perlu dinyah kontaminasi secara autoclave. Lepas tu kita boleh terus lupuskan ke dalam sistem kumbahan melalui sinki makmal ataupun tandas. Okey, itu 4 kategori yang kamu kena tahu. Okey, autoclave tadi kan? Autoclave tu apa? Okey, autoclave ni ni. Okey, alat pemanas tertutup yang digunakan, digunakan untuk mensterilkan bahan ataupun peralatan dengan menggunakan wap panas, dan bertekanan tinggi iaitu pada suhu 121 darjah Celsius pada tekanan 15 PSI selama 20 minit. Okey, ni autoclave ni Okey, suhu yang tinggi ni kita tahu dia dapat membunuh mikroorganisma dan juga spora dia. Alright. Okey, ni mesin autoclave. Okey, tadi kan dah asing-asing ikut kategori kan. Okey, lepas tu kita bubur dalam beg plastik bio bahaya ataupun inilah contohnya beg plastik bio bahaya ni. Ni tong bio bahaya ni. Ini kalau pergi hospital ke klinik ke akan nampak lah, yang ni akan biasa nampak ni. Right? Okey, so bila kita dah asingkan ikut kategori tadi, ini adalah carta alir prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi. Macam mana kita nak buat? Okey, tadi kan lakukan pengasingan sisa di puncanya dengan betul. Okey, so kita asingkanlah ikut kategori A, B, C. Kenapa D tak payah? Okey, sebab D tadi kan kita boleh lupuskan dalam sinki terus ataupun dalam tandas terus kan. Okey. So kita yang ni yang kita nak lupuskan ni. Okey, jadi kategori A kita simpan sementara di tempat selamat. Kategori A tu yang jenis tajam tu. Okey, kategori B pula kita masukkan dalam beg autoclave dan kita autoclavekan dia. Okey, kategori C kita bungkus dan disimpan di dalam penyejuk beku sementara. Kategori C ni yang bangkai tadi tu. Alright. So step seterusnya adalah sisa dinyah kontaminasi dan dimasukkan di dalam beg bio bahaya. Yang warna kuning tadi tu. Okey, kemudian sisa dibungkus dan dilabel, dimasukkan ke dalam tong bio bahaya dan disimpan dengan selamat, terkawal dan disejukkan sebelum pelupusan berpusat dilakukan. Okey, itulah cara-cara dia. Okey, ingat mesti ikut prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi ni. Okey, baiklah. Okey. Contoh-contoh kemalangan yang sering berlaku di dalam makmal. Okey, kamu kena ingat, kemalangan dalam makmal ni boleh berlaku disebabkan oleh kecuaian manusia.
kelalaian manusia ataupun kejadian di luar jangka ataupun boleh jadi kurang kemahiran dan pengetahuan dalam pelaksanaan eksperimen sains. So semua ni boleh jadi penyebab berlakunya kemalangan-kemalangan yang kamu nampak kat depan ni, dekat skrin ni. Contohnya macam apa? Terkena serpihan kaca, terkena asid alkali pekat, berlaku kebakaran kecil, terkena serpihan hasil tindak balas logam reaktif, termometer pecah, kebocoran gas, renjatan elektrik. Semua ni boleh berlaku di dalam makmal. Ni contoh-contoh kemalangan lah yang boleh berlaku di dalam makmal. So macam mana kita nak handle ni? Macam mana kita nak buat kalau berlaku ni? Okay, tengok yang pertama. Kalaulah kata kawan kamu masa tengah buat eksperimen, tengah menjalankan eksperimen, tiba-tiba kamu ataupun kawan kamu tertumpah sejenis bahan kimia di atas meja. So, kena buat apa ni? Okay, ini dia punya carta alih dia. Apa yang kita kena buat? Okay, langkah-langkah menguruskan kemalangan dalam makmal bila melibatkan tumpahan bahan kimia. Pertama sekali, mesti segera beritahu guru ataupun pembantu makmal. Jangan duk rahsia-rahsia. Ni tumpah, cepat-cepat lap. Jangan. Okay, mesti beritahu guru ataupun pembantu makmal dulu. Jangan takutlah kena marah. Okay, yang kedua, jadikan kawasan tumpahan itu sebagai kawasan larangan. Okay, sekat. Yang ketiga, sekat tumpahan daripada merebak menggunakan pasir untuk membentuk sempadan. Kita tak mau bagi dia merebak. Okay, jadi kita tahanlah, kita sekat gunakan pasir. Okay, yang keempat, kaut tumpahan bahan kimia tadi menggunakan bahan yang selamat lah. Dan seterusnya, barulah buang sisa dengan prosedur yang selamat. Okey, ni kena segera bagi tahu cikgu ataupun pembantu makmal. Okey, ini kalau bahan kimia. Macam mana pula kalau berlakulah tumpahan merkuri? Termometer jatuh lepas tu pecah. Berlaku tumpahan merkuri. Apa yang awak kena buat? Okey, sama juga. First step, mesti segera beritahu guru dan pembantu makmal. Yang ni ketika ni penting ni. Yang ni kena bagi tahu cepat. Yang kedua, jadikan kawasan tumpahan itu sebagai kawasan larangan. Okey, yang ketiga, tabur serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan. Okey, kalau tadi kita dengan pasir kan, kita tahan kan. Kalau yang ni kita mesti, kalau merkuri kita mesti tabur dengan serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan. Serbuk sulfur tu yang color kuning tu. Okey. Lepas tu kena buat apa? Kena kontak, kena hubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat. Awak tahu tak merkuri yang ada kat termometer tu bahaya? Kenapa bahaya sangat ni? Sebab keracunan merkuri ni apabila seseorang tersentuh ataupun berlaku peresapan melalui kulit dalam kuantiti tertentu, dia boleh menyerang sistem saraf. Okey? Salur pencernaan, sistem pembiakan dan ginjal. Bahaya tak bahaya ni? Ni merkuri ni. Okey, so ingat, ini adalah langkah untuk menguruskan kemalangan dalam makmal apabila melibatkan tumpahan merkuri daripada termometer yang jatuh ataupun pecah. Okey. Alright, praktis formatif 1.2. Okey, ada 4 soalan di situ. Cikgu nak kamu ulang kaji. Okey, baca soalan tu dan jawab. Cuba jawab dulu dan bandingkan jawapan kamu dengan jawapan di bahagian description kat bawah ni. Okey. Seterusnya, kita masuk kepada 1.3 iaitu pemadam kebakaran. Okey, penting kamu kena tahu pemadam kebakaran ni bila melibatkan soal keselamatan. Soalan pemadam kebakaran ni digunakan untuk mengawal atau memadamkan kebakaran. Okey, ada 4 jenis tahu. 4 jenis alat pemadam kebakaran yang biasa digunakan. Okey, kita kelaskan dia berdasarkan dia punya medium pemadam kebakaran dia tu. Apa medium dia tu? Okey, tadi kata 4 kan? Okey, tengok. Okey, yang pertama sekali air. Okey, kalaulah pemadam kebakaran tu medium dia dalam dia tu ada air. So, warna label dia ni merah.
Okey. Ni untuk padam apa ni? Okey, yang ni untuk padamkan kebakaran yang melibatkan bahan pepejal. Contoh macam kain, kertas, kayu. Ni. Okey, yang label warna merah. Okey, seterusnya kalau label warna krim. Okey, yang tu jenis buih. Okey, jenis buih. Yang ni nak padam apa? Yang ni untuk padam bahan pepejal seperti kayu, kertas serta jenis cecair atau gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan juga gas asli. Label dia dekat tong dia tu color cream, warna cream. Okey, yang ketiga, jenis alat pemadam kebakaran jenis karbon dioksida. Yang ni label dia tu color hitam, warna hitam. Nak padam apa ni? Yang ni untuk melibatkan untuk peralatan elektrik, gas dan juga wak. Kita pakai pemadam api jenis karbon dioksida ni. Okey, seterusnya alat pemadam api kebakaran jenis serbuk kering. Okey, yang ni warna label dia biru. Yang ni untuk padam semua jenis kebakaran. Okey, warna biru. Okey, ingat dia ada 4. Okey, 4 warna. Merah, krim, hitam, biru. Okey, kalau untuk semua sekali warna biru. Okey. Okeylah. Sekarang ni, okey, kebakaran pula. Okey, kebakaran boleh dikelaskan berdasarkan bahan api yang terbakar. So dekat situ ada kelas A sampailah kelas F. So kita kelaskan tu berdasarkan daripada dia punya punca dia tu. Punca kebakaran dia tu. Okey, dan bila nak padam dia tu pula, jenis alat pemadam kebakaran tu mestilah sesuai dengan punca tadi tu. Okey, tengok yang pertama. Okey, kalau kelas A. Okey, kelas A ni berpunca daripada bahan api yang mudah terbakar. Contoh jenis pepejal macam kayu, kertas, kain. Okey, yang ni kecuali logam. So kita boleh guna alat pemadam kebakaran jenis air, jenis buih, jenis serbuk kering. Okey, kelas B pula. Kalau punca kebakaran tu daripada petrol. Okey, kerosin, diesel ataupun cat. Okey, varnish. Okey, yang ni semua kita boleh gunakan alat pemadam kebakaran jenis buih, jenis serbuk kering, jenis karbon dioksida. Okey, kalau kelas C pula. Okey, kelas C ni punca kebakaran dia tu daripada gas. Contoh macam LPG, LNG dan juga oksigen. Okey, yang ni kita boleh guna pemadam kebakaran jenis serbuk kering dan juga karbon dioksida. Okey. Seterusnya kelas D. Okey, kelas D ni bahan logam yang daripada magnesium, aluminium, natrium, kalium. Okey, yang ni kena guna yang jenis serbuk kering sahaja. Alright, seterusnya adalah kelas E. Okey, yang ni berpunca daripada kalau peralatan elektrik dan juga elektronik. Yang ni mesti guna serbuk kering dan juga karbon dioksida. Okey, jenis alat pemadam kebakaran jenis karbon dioksida. Okey, kalau kata minyak masak ataupun jenis lemak-lemak tu, yang tu kelas F. Okey, so macam mana alat pemadam kebakaran yang sesuai? Jenis serbuk kering dan juga karbon dioksida. Kalau awak perasan kat sini serbuk kering semua ada. Okey, semua kelas serbuk kering ni dia sesuai untuk padam. Right. Okey, tu ingat jenis kebakaran ni A sampai F tu dia dikelaskan mengikut dia punya jenis bahan api yang terbakar ataupun punca kebakaran dia tu. Okey. Okey. Alat pemadam kebakaran yang lain. Okey. Yang pertama awak tengok kat depan ni adalah jenis ABC. Okey, jenis ABC. Alright. Pemadam api jenis ABC ni dia boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran kecuali kebakaran yang berpunca daripada logam dan juga gas yang boleh meledak. Okey.
Seterusnya, dia ni tidak berbahaya kepada manusia dan haiwan. Tidak mencemarkan tanah, mudah diselenggara iaitu sekurang-kurangnya setahun sekali serta dapat menghalang api merebak kerana kelembapan yang dihasilkannya adalah lebih lama. Ni pemadam api jenis ABC. Seterusnya adalah selimut kebakaran. Selimut kebakaran ni diperbuat daripada 2 lapisan gentian kaca. Yang ni mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air. Selain pada tu, selimut kebakaran ni kita guna untuk padam api pada badan mangsa. Mana kita selimut badan mangsa yang kena api tu. Ni. Ni contoh dia, tengok gambar ni. So kaedah pula, tengok kaedah pula. Macam mana kita nak guna alat pemadam kebakaran ni? Selalunya kan ada fire drill kan kat sekolah kan. Ada latihan keselamatan tu, latihan kebakaran tu. Awak dapat tengoklah bomba dia akan ajar macam mana cara penggunaan alat pemadam kebakaran ni. Yang pertama sekali macam mana kita nak buat? Mesti letak dia alat pemadam kebakaran tu, fire extinguisher tu dalam keadaan dia tegak. Tanggalkan pin keselamatan, tarik ke atas. Alright, ni yang pertama. Kemudian halakan muncul alat pemadam kebakaran tu ke pangkal api iaitu kira-kira 2 hingga 2.5 meter dari api. Jangan dekat sangat. Jangan jauh sangat. Ingat, hala ke api, bukan hala kat kawan kamu, bukan hala ke muka kamu. Ni hala ke pangkal api tu. Seterusnya, barulah kita tekan pemicit ke atas alat pemadam. Tekan alat pemicit atas alat pemadam tu. Push ni, squeeze the lever ni, push ni. Kemudian, ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncung dari sisi ke sisi. Maksud kata daripada kiri kanan, sisi ke sisi. Tu cara dia. Ni. Tarik pin, halakan nozzle, tujukan ke pangkal api, tekan pemegang. Untuk melepaskan bahan pemadam api, hayunkan nozzle kiri ke kanan. Tu cara dia, bukan atas ke bawah. Alright? PASS. Pull, aim, squeeze and sweep. Seterusnya. Ini adalah untuk kita audit alat pemadam kebakaran. Mestilah audit. Alright. Yang ni kalau perasan ada di bangunan-bangunan. Dekat sekolah kita pun ada alat pemadam api ni. So, kenapa kena audit ni? Penting. Untuk memastikan alat pemadam api ni boleh digunakan. Sebab apa? Sebab dia ada tarikh luput. Dia ada tarikh luput, dia ada meter tekanan kat situ. Memastikan alat pemadam api ni boleh digunakan. So mesti audit. So pada alat pemadam kebakaran tu, meter tekanan mestilah betul. Jenis pemadam kebakaran mestilah sesuai. Tarikh luput pun mestilah tak lebih daripada tarikh. So mesti ada audit alat pemadam kebakaran ni. Alright. Dulu dan bandingkan jawapan awak dalam ruangan dengan jawapan cikgu di bahagian description di bawah. Alright. Itu saja untuk topik ini. Jadi cikgu harap kamu semua dapat faham dan kita semua dapat menitik beratkan faktor keselamatan di dalam makmal. Apapun, semua langkah keselamatan di dalam makmal ni wajib kita patuhi. Wajib kita patuhi untuk keselamatan bersama. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih.